kita teruskan pula dengan Kai lah. Macam mana Kai, kau punya orang kata pengalaman? Taman. Itu sangat. Aku pun. Padahal kita sama Eh, habis aku dengan Kai sama habis belajar kan, tahun yang sama, waktu yang sama tapi jalan berbeza sikit. So macam mana Kai? Okeylah kita mula daripada itulah habis diploma tu. Kita mula perjalanan habis diploma lah. habis diploma bagi aku tak ada benda yang signifikan sangat lah. Sebab ya habis bulan 3. Lepas tu memang habis diploma tu memang tak ada apa lah seriously. Aku memang just tunggu bulan 9 untuk masuk degree. Mhm. And so time degree ni there are few things lah kot benda boleh pesan kat dia belajar. Mhm. Cuba orang kata kembangkan networking korang. Sebab bagi Network. aku networking, kenalan korang, circle korang pelbagaikan. Sebab bagi aku time muda ni lah korang nak kenal dengan orang, korang nak jumpa macam-macam orang. Time dekat U ni lah Hmm. kalau korang sambung belajar dekat U. So sebab korang boleh kata jumpa, contohlah kau daripada fakulti komputer ke kan, fakulti komputer, and selalunya kalau orang dah masuk U ni, degree ni, dia kenal, kalau dia Kos tak aktif fakulti dia dia akan je. kenal dengan circle-circle dalam fakulti dia je. Betul, betul. Lepas tu Benda tu bagi aku cuba cuba keluar daripada kepompong tu lah, keluar daripada kumpulan orang yang macam tu. Cuba berkenalan dengan orang daripada fakulti lain, join club, join apa benda korang nak join, sukan ke apa ke, mahasiswa itu ini ke kan. Tak kisahlah apa pun. Yang penting benda tu asalkan kena dengan hati korang. Join lah apa club pun, kenal dengan macam-macam orang. Sebab once kau dah habis belajar, kau tak tahu siapa yang akan, dengan siapa yang kau nak minta tolong nanti. Aku uh, masa aku belajar dulu, I'm been considered as student athlete lah. Okay, aku dikategorikan sebagai student athlete Atlet sebab yes. So dekat universiti memang unit sukan pun memang diorang consider kita orang as student athlete. So aku pun yelah apa-apa je lah kan. Bagi aku time tu aku pergi game, aku main game kan. Itu yang priority aku tak Game kisah tu apa orang yang nak. kau join tu? Just so kita Oh, tahu. masa kat U aku main silat lah. Silat. So aku main silat daripada diploma lagi. Daripada first year diploma aku habis belajar lah, habis degree main silat. Even before sambung U pun, kiranya daripada sekolah menengah lagi lah, aku dah daripada form 1 aku dah belajar silat. Then masuk diploma baru aku start bertanding. And macam tu lah seterusnya. So bagi aku, pasal point kembangkan networking korang, kembangkan kenalan. Sebab bila kau dah habis belajar, kau tak tahu tau, bukan kau tak tahu, orang kata at least kalau kau ada problem ke, kau ada apa, kau ada tempat nak merujuk. Maybe kau ni jenis orang yang blur-blur ke, jenis tahu nak rujuk. Once kau ada contact, kau ada kenalan dengan, contoh kau daripada fakulti komputer kan, macam tadi, and maybe kau nak beli rumah ke, kau nak pecah tanah ke, apa ke kan. So benda tu kau kena berhubung dengan orang, kau kena berkomunikate dengan. So time kau belajar ni lah kau nak kenal dengan orang yang maybe ada kaitan dengan benda apa yang kau nak buat dah habis belajar ni. So kau dari masa kau belajar ni lah yang kau nak fikir, belajar lah kan. But at the same time plan your future kan. Future kau nak plan, nak beli rumah, nak beli tanah. Kau nak cari siapa? Orang mana? So dari diploma daripada kau belajar tu, cuba kenal dengan orang-orang yang related dengan benda apa yang kau nak buat masa kau dah habis belajar, masa kau dah bekerja, masa kau dah dewasa kan.
So benda tu berguna sebenarnya. Macam kita sendirilah kan. Dah habis belajar. Okay, pengalaman kita. Macam aku obviously aku dah join U-Team, dah join satu kelab silat. So aku dah jumpa kenalan yang berbagai jenis lah. Engineering itu, ini, trik apa semua. Pada geng geoinformatik, tanah. So bila aku dah ke alam dewasa ni, aku kata, bila aku fikir-fikir balik, aku nak beli rumah, aku nak beli itu, aku nak buat dek. Tapi at the same time bila Mau aku cari cari siapa? nak cari orang tu, aku akan tengok balik siapa kawan-kawan aku yang maybe ada buat bisnes ataupun yang lebih berpengalaman atau lebih pengetahuan dalam hal Okay, tu. Kai, aku ada soalan lah. Di waktu bila yang kau ada kesedaran macam aku perlu ada, orang kata apa, okay, first kesedaran untuk plan hidup, kedua kesedaran betapa pentingnya network ni. Bila wujudnya kesedaran tu? Kesedaran tu Masa dia study? Masa masa study ke lepas? masa Lepas keluar? bagi dia lepas keluar lah. Tapi benda tu dia secara tak sengaja lah sebenarnya kan. Sebab masa aku belajar, masa zaman belajar, yelah kau bersuka, kau enjoy dengan buat apa benda yang kau buat. So tapi dalam masa aku bersukan tu, aku kata macam mana, aku jadi orang yang dah blur lah. Dia jadi macam aku fikir nak bersukan je, aku tak main je kan. So aku secara faham. tak sengaja aku kenal dengan orang tau. So bila dah habis belajar, aku fikir-fikir balik, berguna juga sebenarnya aku main sekas dulu ni kan. Walaupun ada times family tak, tapi time tu aku macam tak ada anak, bukanlah rebel ke apa. Aku still stick dengan pegangan aku. Cerita bab sukan tu aku rasa boleh panjang pula cerita dia nanti. Buat mentality apa semua. Ya. So aku macam, aku ada mentality aku nak finish what. So go on je. Itu jenis aku. As long aku tak derhaka dengan mak, as long aku tak buat benda haram, as long aku tak mencuri, tak mengumpat, on je. So bagi aku, biar kau dalam dilema dalam memilih benda yang baik, jangan kau dalam dilema orang kata tengah confuse nak buat pilihan benda baik atau nak buat benda buruk. Itu bukan dilema, itu bodoh namanya. Itu kurang dilema nak membuat antara benda baik ni, okey lah, bagus lah. Kau ada dua benda baik tapi kau tak tahu nak pilih mana, it's okay lah. Nothing lose, nanti apa orang kata, tak ada benda yang merugikan lah kalau kau pilih mana-mana pun. Tapi kalau kau dilema nak buat keputusan yang baik dengan buat benda yang buruk, benda tu tak payah fikir lah. Benda buruk buat apa kau nak pilih yang tu. Agak tentang benda tu bagi aku dilema benda baik. Sebab aku fikir aku bersukan dalam masa yang sama, rebel sampai menderhaka. So lepas study ni, benda yang kau cakap network ni kan, sisa-sisa network kau zaman study yang kau sempat buat tu, adakah yang benefit today? Yang macam, aku pakai juga orang ni, contoh. Bukanlah kita mau cakapkan Betul. kita mempergunakan orang tu, tapi kita utilize ke kita punya network tu hari ni? Adakah maybe kau mau beli kesukaan mana ke, terus kau jumpa kawan yang memang kerja situ ke? Ada macam tu? Bagi aku buat masa sekarang, sebab untuk yang tak tahu lagi lah, aku ketika ni lah masa recording ni lah, aku masih tak ada kerja. Okay. So benda tu bring benefit to me lah. Bila ada member, so bila kau ada kawan ni, cerita dia kau kena cari kawan. Okay. Bila kau ada kawan, so offer tu banyak je lah yang membantu. Bila kau susah apa kan, ada yang suggest ni, aku ada, apply lah.
So benda-benda sekecil-kecil hal tu, benda nampak remeh kan. Tak adalah remeh pun kerja kan. Benda kecil je. Bila kau dalam susah, benda tu jadi penting kan. Benda tu jadi, ini peluang untuk aku ni. Betul. Kadang Okay. walaupun job scope yang dia offer tu pun maybe tak kena dengan diorang offer juga dengan kau. Kalau kau nak cuba, kau cuba. Tak nak Okay Kai, cuba. apa ni, okey lah, mungkin aku nak minta kau bagi sedikit info ataupun pengalaman kau yang mungkin boleh membantu kalau orang yang dengar ni adalah orang-orang yang macam student akhir tahun. Apakah proses yang kau lalui pada masa sebulan 2 before kau habis belajar, before kita habis belajar? Apakah yang kita prepare, maksudnya untuk persediaan masa waktu nak mencari kerja tu? Adakah patutnya budak-budak ni buat semua benda tu lepas habis belajar, atau adakah patut diorang macam take a few months off baru start cari kerja, atau benda ni berlaku before lagi? Mungkin kau boleh bagi pengalaman kau lah. Kau rasa apa yang what is best lah? Best is apply kerja awal. Even before itu, aku nak, yang itu yang aku pesan lah. Pertama untuk yang MBA final year. So cubalah habis apply awal 2-3 bulan awal sebelum, jangan fikir aku nak rehat dulu sebulan 2 lepas. Okay, No. faham. Kau Setuju. bukan apply kau terus dapat tau. Sebab tapi bagi aku, pengalaman aku beruntung. Ini aku belajar dari pengalaman orang lain. Pengalaman kawan aku. Aku habis belajar, aku sebelum habis belajar tu memang 2 bulan awal. Kira senang cerita final semester tu, actually aku dah serabut fikir adulthood. Memang betul. sampaikan final project aku, malam sebelum nak present tu pun aku tengah siapkan lagi. Kalau tak percaya, aku rasa ada Hafiz Zamri, Hafiz pun aku rasa dia tahu cerita tu. Betul. Aku malam sebelum present pun masih tengah develop lagi benda final project aku. So macam sebab dia, reason dia sebab aku banyak fikir adulthood. Fikir terlalu ke depan kan. Sampaikan aku terganggu sikit lah final. Tapi bagi aku bukan kesalahan lah aku benda tu. Betul. Walaupun aku risau sampai terganggu final year tu, tapi at the end alhamdulillah still finish, pass. Alhamdulillah dapat Adalah. pass lah. Jujur bukan A lah, B je. Itu je. At least lepas. Mungkin apa yang kau boleh macam bagi nasihat daripada apa yang kau lalui ni, mungkin maksudnya yalah macam kau fikir depan and benda tu terganggu. Macam mana yang kau rasa boleh diperbaiki untuk orang yang inilah, untuk orang yang dengar atau untuk kau sendiri? Apa yang patut kita boleh buat untuk tidak rasa terganggu? Maksudnya overall everyone akan rasa overthinking, tapi kau rasa apa yang patut setiap orang ni buat untuk manage overthinking sampai tak terganggu? Apa yang kau rasa daripada pengalaman kau lah yang boleh kita buat? Kalau pengalaman aku tu, bagi aku time management lah. Time management. Sebab aku masa final year tu almost 24/7 lah aku fikir macam mana dulu habis belajar ni. Aku dah nak habis belajar ni. Itu benda tu bermain kat fikiran aku 24 jam. So sampai aku tak ada masa untuk aku nak kau relax kejap, kau buat projek kau. Tak ada masa, sampai tak ada masa tu. At least kalau kau ada time management, kata sekarang ni pukul 9. Aku buat projek aku sampai pukul 1. Buat lah. And then kau nak fikir pasal kerja kau nak serabut kepala otak kau dah final year ke, kau nak fikir time tu, fikir lah. At least kau dah allocate masa untuk kau buat benda sekarang, present. So present ni apa benda yang kau patut buat, kau buat. Tapi dalam masa sama, bagi-bagilah masa. Itu time management lah. Benda ni bila aku reflect balik ni, itulah yang aku dapat kata pengajaran from my. Terlalu ke depan, kita lupa yang sekarang. Ya. Tak balance lah. Tapi bukan maksudnya kita totally lupa kan. Baguslah kita ada concern pasal future tu. Cuma yang dalam kes kau ni terlebih lah. Betul. Lalu risau benda yang belum jadi pun tak elok kan. Betul. Dia baguslah sekadar untuk kita, maybe aku patut. Dia sekadar untuk beringat.
Aku prepare ni ke, apply kerja awal, ready resume ke whatever. Hmm. Sebab bagi Tapi aku rasa dalam kalangan kawan-kawan aku antara orang yang awal jugalah start kerja. Sebab Betul-betul. kita habis bulan, aku start bulan 9. Kiranya 31 bulan 8 tu memang dah habis lah semester tu. 21 bulan 9 aku masuk kerja. Tapi kontrak lah. Kontrak sampai bulan Mac 2021. Sampai So sekarang lah basically menganggur. kira kalau pengalaman Cari kau ni kerja tak lagi. adalah kira pengalaman kau ni tak adalah bukannya kau daripada habis belajar tahun lepas sampai sekarang kau tak bekerja, cumanya kau dah bekerja awal dan dah Ya, habis kontrak tahun awal, cuma belum ada rezeki untuk continue di situ dan kau mencari kerja yang sesuai kan sekarang kan. ya, dah pernah kerja lah. jadi sepanjang kerja tu yang bila pegang duit sikit tu, ada sudah mula ambil komitmen ke ataupun masih lagi semua purely duit poket sendiri ke? Bagi aku tak, aku rasa aku tak ada ambil apa kecuali bil telefon je lah. That's the only commitment kot. Dengan sewa Sebab rumah. memang ya, dengan sewa rumah. sebab aku fikir macam kerja aku ni kontrak kan. Dapat continue tak dapat continue tu belum tentu. So kalau aku beria nak ambil komitmen, andai katalah hari tu aku ambil komitmen ambil kereta kan, and then March hari tu aku tak dapat continue kontrak tak Bagus lah sambung. membayar. Memang jijik lah aku dah berapa bulan ni, sampai bulan sekarang bulan 11 ni. So far okay lah. Okay lah. Tapi Okay. Just masa dah ada duit sendiri tu, aku dah start fikir how to beranakkan duit. Aku dah start fikir, and benda ni pun actually aku fikir masa final year jugalah. Masa final semester tu aku dah terfikir macam mana aku nak beranakkan duit aku. Financial awareness Kai. Financial Yes, awareness. Penting tu juga financial tu. awareness. Aku rasa para student ni kalau belajar kena aware lah. Sebab financial ni kena, at least korang kena start awal. Ambil belajar dulu tak apa. Ambil tahu dahulu. Masa belajar ni aku tahu korang duit susah nak dapat. Unless lah kalau orang ada family yang ada ni, berada sikit ni. Maybe bulan-bulan ada bagi duit kan. boleh buat Aku saving. buat saving. Aku ni background keluarga family biasa je. So orang kata family bagi tu bila ada je lah. Bila ada dia bagi. Tak ada kita. Tapi masa zaman study tu tak terfikir lah macam ni. Cuma final semester tu baru aku terfikir, and then aku belajar. Walaupun aku tengah tak ada duit, aku belajar investment, aku belajar to manage your money lah. And once bila aku dah kerja, aku apply apa yang aku belajar masa final. Tu belajar sendiri lah. Dia bukan dalam syllabus you. Bukan dalam Tak ada. Prokos apa nama? Tak ada dalam kos awam dan kos umum dalam you tu. Betul. Aku rasa benda ni penting, especially student-student yang okay macam kau kata yang dapat bulan-bulan daripada parents, itu mungkin orang takkan nampak benda-benda macam ni kan. Sebab orang ada macam kawan kita Ais yang kata tadi ada safety net kan. That privilege of macam if anything happen I still have my parents. Macam pula dengan yang tak ada privilege macam tu, mungkin diorang akan sama ada diorang belajar sendiri benda tu, diorang kena survive. Ataupun lagi satu pengalaman yang aku rasa macam kita lalui ni, sebab aku rasa kita bertiga dapat beasiswa kan masa belajar kan, adalah bila dapat duit segelebuk. Bila dapat duit segelebuk tu kena ada aware yang duit ni adalah sementara. Kita kena simpan untuk masa akan datang. Duit ni adalah sementara. Yalah tu. Bila kau dah habis belajar ni, baru kau terfikir. Memang aku paling benda yang aku tak adalah aku menyesal. Aku macam kalau aku boleh putar balik masa, aku boleh improve something, benda yang aku nak improve adalah financial management aku. Sebab dulu di yelah zaman belajar. Di zaman belajar. Sebab dulu yelah beasiswa satu sem masuk duit 5k. Tapi duitnya habis sem habis. Betul. Apa kejadah. Bila aku fikir balik, bila dah kerja, apa benda lah kalau aku kumpul tu, aku invest ni,
Sebab sekarang aku dah start invest kan. So aku dah dapat return. So aku fikir balik, ush, pada zaman belajar dulu lagi aku dah invest koman-koman 200 lah sebulan. Wah, return aku sekarang dah berapa tahun? Belajar dulu, masa belajar dah 6 tahun kan. Diploma degree. Bayangkan kalau bulan-bulan ambil 100 je. Simpan 100, dah berapa banyak return kau boleh dapat. At least lah kau ada something, ada asset dalam hidup kau. Tapi iyalah bagi aku start lepas even though benda tu aku rasa macam sedikit bukan menyesal lah, rasa aku boleh improve diri aku yang, tapi aku tak menyesal pun belajar. At least aku belajar benda tu. Betul, Sekarang belajar umur di 25. pengalaman. Sebab bagi aku umur 20s ni masih muda. Young is orang kata bias advantage lah in life. Kau muda, kau boleh buat banyak sih. Kau boleh buat mistake yang banyak lah. Rather than kalau kau dah umur 60, and then kau baru nak buat mistake dalam hidup kau, then kau dah tak cukup masa nak, orang kata nak Belajar dari belajar mistake. and kau nak improve. At Betul. least kau sekarang baru 20 lebih kan. Maybe kalau korang belajar sekarang umur 23. Sebab tu bergaul kan. Kalau ada ada salah, ada kau rasa macam wrong decision dalam hidup kau, it's okay, move on. Okay, belajar dari kesilapan and move on. Yang itu bagi aku mentality yang kau kena ada lah. Yang age ni aku memang bias. Aku Sebab suka kalau kau kerja pun, kalau kau masuk kerja, orang akan tengok kau buat silap lah. Contoh kau buat silap dalam kerja, orang cakap, ni itulah kau muda lagi apa. Orang akan bila kau orang tua masuk kerja, kau bayangkan orang tua bila dia buat silap, dah kau ni tua-tua pun buat salah. dah tua buat salah lagi. Tu bias tu. Bias in age lah. Age lah, Dalam betul. So tak Ada juga orang cakap macam, Explore. kau muda lagi, tak apa, banyak masa lagi, boleh belajar apa semua kan. Betul. Padahal kita rasa macam, aku ni dah nak dekat umur 20 ni, dah nak kerja masa depan apa semua. Tapi bila kita berborak dengan orang yang umur dah lanjut, yang 40 lebih, 50 lebih, diorang akan cakap, kau ni muda lagi. Kita rasa macam kita dah lanjut, tapi diorang rasa kita sebenarnya kita muda lagi sebenarnya. Ya. Itulah perspektif orang yang lebih tua daripada hadap kita. Macam tu juga perspektif kita dengan budak lagi muda sekarang. Betul. Waktu ni gelek-gelek ni, jangan tak payah buat macam tu. Bagi diorang time tu, seronok ni. Dah banyak like. Duduk depan KLCC menari-nari kan. Dah tua pandai lah kau tengok balik. Betul. Tengok tahap menyesal tu. At least kau belajar. Jangan dah tua kau tengok balik, kau buat juga lagi. Kepala bana dia. Itu tua tak sedar diri je orang kata. Aduh. Okay, so sekarang kira apa orang kata, yelah tadi kau pun dah cerita kan, kau punya pengalaman apa semua. Orang kata macam sekarang kau still mencari kan kerja semua kan. And kau rasa dengan keadaan pandemik ni, adakah ia satu cabaran untuk anak-anak muda ni cari kerja? Macam mana kau rasa? Yeah, definitely. Definitely lah. Sebab aku sendiri mengalami cari kerja di pandemik, and sekarang ekonomi dah buka, nampak okey lah. Tapi waktu pandemik ni memang, sebelum ni waktu yang pandemik tu, yang ekonomi semua dah tutup tu memang susah. Kita sampaikan yelah, maksud aku nak cakap yang kita ni, batch kita ni lah, yang grad pada tahun 2020 ni adalah batch yang agak orang kata cabaran dia sedikit tinggi, sebab kita grad adalah di ketika pandemik tengah naik and PKP sedang nak berlangsung tau. Ya, betul. Kan? So macam kau grad di waktu ekonomi tengah jatuh jugalah, aku kata. Boleh senang kata macam tu lah. So mungkin yang bawah-bawah kita, junior-junior kita mungkin by that time ekonomi dah buka kan.
Sekarang pun Tapi ekonomi dah buka kan. sekarang pun dah start buka kan. So aku perasan pun banyak company dah start hiring, dah start ni balik. But zaman masa kita tu cabaran dia aku nampak macam kau beberapa kawan kita cari kerja masa pandemik tengah peak ni. Vaksin pun belum, masa tu belum ada lagi kan. Kan. Cabaran dia. Aku mungkin aku ada yang tertanya kenapa sebelum sementara tunggu kerja tetap tu tak cari kerja lain Kerja je. kecil-kecil okey. Ada, bukan tak ada. Bukan aku tak ada cari, ada. Tapi macam aku cakap, cabaran pandemik tu, kau bayangkan sampai tempat area aku duduk ni tak adalah bandar tapi pekan lah. So sampai kan aku nak kerja kat kedai-kedai runcit ke, kedai-kedai Pun tak kecil-kecil nak ni ambil pun orang kan. orang tak nak hire tau. Orang tak nak Betul. ambil. Aku tanya, bukan kedai runcit lah, kedai yang dia kedai minuman yang brand Dia brand lah. semua orang kenal lah kedai. Aku tanya dekat situ pun dia tak hiring because of that. Betapa kesan pandemik masa tu kan. Dan betapa terkesannya aku waktu tu jugalah. Kau duduk, kau dah berapa bulan tak ada kerja, kau nak cari kerja pun orang tak nak ambil. Dia agak ada Terkesan juga kan. Terkedu kejap. Terkedu juga. Aduh. Tapi Jadi- Alhamdulillah lah sekarang dah dapat. Hopefully lah untuk aku, mudahan aku tengah lalui ni dapatlah kata tawaran kerja tu. Ya Allah, amin. Kita doakan lah. In fact kepada Amin, semua amin. kawan-kawan kita lah yang sedang mencari sekarang yang ni. sedang mendengar kalau dalam sedang keadaan mendengar. ni the country is recovering. InsyaAllah. Betul lah. Kita macam apa yang kita lalui ni, orang kata zaman pandemik ni mungkin adalah satu hikmah juga kan. And satu orang kata once in a lifetime experience kan. Macam kau tak terfikir pun dalam Kan? waktu hidup kau yang kau akan lalui benda ni. It's a big pandemic like this kan. Tak terfikir langsung. The biggest lesson yang aku belajar during pandemic pasal financial tu lah. Betul. Aku rasa disebabkan pandemik tu juga aku realise yang banyak kena buang kerja. Time tu tengah final year. Time tu lah ya, dah lah final semester, kau dah transition daripada student ke orang kata Adulthood tu betul. And then- Dah lah serabut and yang then- tu. then time tu pandemik, and then kau buang kerja. Betul. Company besar AirAsia pun buang pekerja dia. Kira banyak lah yang terjejas. So dari situ financial awareness aku tu naik lah. Financial Betul. awareness tu tersedar dalam diri. Dari situlah aku belajar nak mimpi apa ni. Search Google je. Benda semua ujung jari sekarang. Tak tahu tanya orang. Betul lah, aku rasa apa yang kau kongsi ni berharga lah. Maksudnya dari segi financial awareness, biar kita aware awal-awal zaman belajar. Orang kata apa tu, start cari kerja awal kan. Yang penting financial awareness lah. Lepas tu draft lah hidup kita kan daripada zaman belajar. Okay, enjoy masa belajar, tapi draft lah. At least lepas belajar nak buat apa. Walaupun kita tak tahu kita nak kerja apa pun, kita just draft. Okay, dah kerja nanti buat apa, dah buat apa. And mungkin yang penting sekali adalah kita kena ada macam sedikit bekalan lah kan. Sebab lepas habis belajar dah tak ada income lah. Lepas dah habis beasiswa, mana ada duit dah kan. Sepanjang kau nak tunggu Kau pula yang kena keluar duit. kita yang keluar duit. So Kena bayar sepanjang habis balik. belajar tu, kita kena at least ada bekalan lah. Especially siapa yang dapat beasiswa tu kan. Allocate lah per semester atau per month. Simpan, jangan habis kan. So that masa dah lah cari satu, takkan nak habiskan masa semester. Sebab kau ada cuti semester pun kau tak ada duit lah masa tu kan. Masa cuti semester dalam sebulan, 2-3 bulan tu kau mesti kena simpan duit kan. So itu lah tu, zaman belajar tu kau boleh, especially the last semester tu, kalau dapat simpan a few duit yang kau ada untuk kau survive kan, cari kerja tu, supaya tak menyesali kemudian hari lah. Preparation ni actually kau punya, bagi aku preparation ni lah safety net bila melibatkan duit. Sebab bila
kau start kata contohlah kau invest masa kau dah ada duit, time kau dah kerja ada duit, tapi time tu kau tak ada knowledge kan, benda tu merugikan kau tau. Bila kau tak ada knowledge then kau just nak terus jump to investment, tabur duit, lepas tu tak tahu bila nak ambil, tak tahu bila nak apa semua, kau rugi. Dan nampak rugi, kau pergi ambil kau punya modal, ambil modal duit dalam keadaan yang rugi lah. So benda tu disebabkan knowledge. So kau tak ada safety net. Bila ada knowledge, time belajar, duduk kat U ni, kau ambil masa sikit manage apa semua. Knowledge kau tu lah your safety net. Bila kau dah ada knowledge, and then bila kau dah kerja, kau dah prepare time college tu, time belajar tu, masuk kerja kau dah ada duit, kau apply apa yang kau, at least kau dah tahu jangan buat macam ini, buat macam ni, jangan macam ni. Itulah Safety kau net punya kita knowledge adalah kan. knowledge. Okay, menarik. Yelah, bila adulthood ni kita dah tak ada, yelah kita ada family apa semua, tapi ada, maksudnya orang yang boleh bantu diri sendiri adalah diri sendirilah kan. Sebab kawan-kawan pun takkan kau nak mengemis minta duit dengan kawan, gila. Betul. Kan. Kawan pun baru start kerja kau dah mengemis dengan dia. Jangan. Nanti kan dah putus kawan lah. Itu kawan. Kalau dengan family apatah lagi kan. Dah belajar tinggi-tinggi, macam kita lah belajar tinggi-tinggi, dah habiskan duit diorang especially kan. Kosnya bukannya sikit kan belajar Menara Gading ni. Lepas tu dah habis belajar tu, still macam perlukan duit. Cara kau pergi. Masih menyara. So kita pun rasa down lah. Tapi tak apa. Benda tu everyone have their own path lah kan. Benda ni semua balik mana pun kau cari duit, kata kalau Allah kata bukan rezeki. So benda tu dia orang kata dunia dengan akhirat ni kena seimbang lah. Wah. Oh ya. Dia macam aku cakap tadi lah, 20s ni dia memang zaman-zaman orang kata kau fikir macam ni nak dapat duit, fikir macam ni nak generate duit, kau fikir macam ni nak earn money. Tapi at the same time, saya beringat macam Hafiz cakap tadi lah, duit akan cari sampai ujung dunia pun. Duit ni akan. So kalau kau tak limit, kalau kau tak letak roof dengan menggunakan keimanan, dengan takwa ke, so benda tu akan, kau akan fikir duit. Okay, fikir duit ni memang engkau belajar pun, nanti kau habis belajar untuk cari duit juga kan. Yeah. Betul. So macam tu lah. Jangan orang kata apa, point kita belajar tinggi-tinggi pun kan kononnya adalah untuk to get a better job, better living, better salary kan. Better salary kononnya lah. Iyalah. Tapi benda ni semua gantung pada rezeki. Ada je belajar tinggi-tinggi kan kerja apa, retail, ada kenalan kita. Tapi kau jangan mengeluh as a Muslim lah. Muslim benda ni rezeki. Kalau kau usaha dapat lah. So itu je lah. Satu perkongsian yang very insightful lah daripada Kai.